Okey ya. So pada hari Isnin hari itu kita dah bincang dah tentang apa itu cukai. Okey, apa siapa yang kena bayar, siapa yang uruskan, apa jenis-jenis cukai. Okey. So hari ini kita masuk kepada pengiraan ya, pengiraan cukai. Okey. Walaupun kadang-kadang sekarang ni kalau cukai pendapatan tu dia tak taksir sendiri pun dia bila awak masuk data tu dia kira sendirilah. Okay, auto je tapi awak perlu tahu lah benda ni. Perlu tahu. Okay. So untuk bajet nanti awak akan mengalami ke. Okay ya. Cukai pendapatan, cukai individu lah. Individu. Okay. Dia yang pertama sekali dia ditaksir secara tahunan ya. Maksudnya kita buat taksiran macam saya lah. Setiap tahun bulan 3 je, masuk bulan 3 je saya terus buat taksiran tu. Okay. Taksiran maksudnya berapa yang saya perlu bayar untuk tahun ni. Pendapatan apa-apa yang saya dapat masa tahun 2020 itu, saya dah buat dah pada bulan 3 hari itu. Okay. Kalau ada lebihan ataupun ada kekurangan, saya kena cover lah. Kalau lebihan tu bagus lah sebabnya saya dapat balik duit saya kan. Kalau kurang tu, saya kena bayar selalunya macam saya beritahu sebelum ni, saya punya cukai tu kosong lagi. Maksudnya bila kira-kira tu kosong lah, tak perlu bayar, tak perlu keluar duit. Okay. So ini aliran ni saya ambil daripada buku TED muka surat berapa ni? 104 ya. Maksudnya sekarang ni kita bermula dengan muka surat 104 kalau guna buku TED sekarang ni lah. Okay. Dia punya aliran dia first kali awak kena kira dulu pendapatan yang bercukai. Okay. So kerajaan dia ambil cukai, persen cukai tu dia tak ambil semua sekali lah. Semua sekali. Ada pendapatan tu macam saya lah. Saya ada gaji, saya ada allowance kan. Okay. Gaji saya 25,000 sekarang ni. 20,000 tu pendapatan yang bercukai, 5,000 tu allowance. Okay. So daripada pendapatan bercukai tu lah akan dikira pula berapa cukai yang saya perlu bayar. Okay. Kemudian okay, bila kita tahu berapa yang pendapatan yang dicukai, yang bercukai tu, kita boleh hitung berapa cukai pendapatan, tolak pula rebate. Okay, baru kita tahu berapa cukai yang sepatutnya dibayar, total. Okay, total ada rebate. First sekali kena tahu dulu berapa pendapatan yang bercukai. Okay, ada masuk siapa tu? Okay, Bogo. Okay, Bogo dah masuk dah. Halo Haikal. Haikal Bogo. Dengar tak suara saya ni? Halo, Assalamualaikum. Haikal. Masuk tadi. Ada tadi tu. Okay, tak apalah. Mana buang masa. Apa tadi? Maksudnya sekarang ni kita kena tahu berapa pendapatan yang perlu dibayar cukai. Kalau kita hitung pendapatan cukai kita, tolak pula rebate. Ada rebate bukan rebat lah, saya tak pasti sebutan bahasa Melayu, tapi bahasa Inggeris rebate lah, rebate lah. Okay. Okay, basic dia yang pertama sekali ialah kita kena kira dulu pendapatan bercukai tu. Okay. So, dia punya pengiraan dia begini ya. Jumlah pendapatan tahunan tolak dengan pengecualian cukai, tolak dengan pelepasan cukai. Ada dua kali tolak tu. Jumlah pendapatan tahunan maksudnya 10 sekali lah. Gaji ke, upah ke, bonus ke, dividen ke, royalty ke, sewa ke. Okey, ada orang masuk lagi. Siapa tu? Izzuddin. Okey, Izzuddin. Okey, sambung balik tadi ya. Okey, so pendapatan tahunan maksudnya setahun tu semua sekali awak dapat daripada bulan 1 sampai bulan 12. Okay. Tak kisahlah upah gaji macam saya kan. Saya ada gaji, saya ada allowance. Lepas tu kadang-kadang kalau saya macam contoh saya buat kerja lebih tu contoh macam menanda getah kan. Okay. So ada saya dapat lah sikit. So itu pun kena tengoklah macam mana pengiraan dia dicukaikan ya. Okay. Tolak dengan pengecualian cukai. Pengecualian cukai ni ialah kita punya sumbangan peribadi kita lah kepada
contohnya kerajaan ataupun organisasi. Kalau tengok dalam buku teks tu dia tulis contoh macam persukaan ke ataupun badan kebajikan ke, okey. Apa-apalah hadiah ke, derma ke, sumbangan ke, itu kita boleh buat pengecualian cukai ya. Sebab tu kalau macam ahli-ahli politik ataupun ahli perniagaan kadang dia bagi sumbangan kan. Oh, macam banyak tu. Sebab dia pun boleh claim untuk tolak cukai dia. Okey. Kalau tahulah. Okay. Sebab tu kita boleh minta je sumbangan. Kan kita pergi syarikat ni minta sumbangan. So dia sebenarnya dia pun ada benefit, ada kelebihan lah bila dia bagi sumbangan tu. Sebab tu dia tak boleh kedekut ya. Okay. Dan tolak pula dengan pelepasan cukai ya. Pelepasan cukai ni ialah perbelanjaan peribadi kita. Okay. Contohnya macam kalau kita belajar ke, kalau macam ni saya beri contoh KWSP, maksudnya apa, wang simpanan pekerja tu untuk hari tu awak. Okay. Rawatan perubatan ke, yuran pengajar. Ada bagi masuk ni siapa? Bella akhirnya. Nabila, dengar tak suara saya Cikgu, ni? Ya. Kenapa? Izani kata kan, dia pergi beli makanan kucing kat betul. Dia suruh bagi Betul tahu tu? cikgu. So saya bagi tahu cikgu. So dia lambat Ah, sikit lah dia kata. dia nak masuk juga tapi lambat sikit lah. Sebab dia pecinta kucing ya. Okay, time ni lah nak beli makanan kucing je. Okay, tak apa nak buat macam mana. Itu ikutlah ikut punya. Saya sebenarnya tak marah pun. Cuma saya risau lah sebab orang banyak terlepas kan. Itu saya risau sebab saya tak ada pula nak ulang-ulang kelas ni ya. Cuma kalau tanya tu saya jawab je lah, tak ada masalah pun. Okay. So setakat ni beres. Cikgu, saya tak dengar Ya. lah suara cikgu. Tak dengar. Saya dengar suara awak. Bella, dah lama tak jumpa. Dah lama tak jumpa. Dah Saya lama tak saya dengar. tak berapa dengar. Memang perlahan sangat, gila-gila. Perlahan. Yang orang lain dengar tak suara saya? Dengar jelas. Weh, kau Dah? pakai lah ni weh. Jelas. Earphone. Phone saya problem kot. Suara okey je saya dengar. Serius ke? Tak dengar langsung? Aduh. Aduh, macam mana tu? Yang orang lain jelas. Okey ya? Tak ada Sangat sekat-sekat. jelas. Sangat jelas. Saya tak tahulah tu macam mana, itu di luar kawalan saya lah. Kalau saya menjerit kan orang lain pula jadi pekak lah. Kan ngapa pula jiran ni kata cikgu asal ngapa pula menjerit ni. Okay. So itu saya tak boleh nak buat apa lah. Kadang-kadang line di rumah awak tu tak okey pun. Kadang-kadang dia kata macam robot lah suara saya. Tak tahulah ya. Saya dah cuba pakai ni, tak tahulah ni. Saya dah beli earphone siap sekali dengan mikrofon ni. Tak tahulah rasa okey lah. Okay ya. Sorry lah kalau tak dengar tu. Kena cari jalan lah macam mana. Mungkin speaker tak apa-apa okey ke, tak tahulah. Okay. So yang ini okey ya. Pendapatan bercukai ni. Okay, maksudnya sekarang ni kan, kita hari ni kita nak kira cukai yang dikenakan di atas pendapatan individu ya, individu. Okay, tak kisahlah dia kerja swasta ke, dia kerja kerajaan ke, dia berniaga sendiri ke, okay. Ini cara dia. First sekali kena kira dulu pendapatan yang bercukai. Okay, maksudnya kena tolak pengecualian cukai, pelepasan cukai. Okay, beres ya. Okay. Okay, so bila kita dah tahu berapa pendapatan bercukai tu, kita kena rujuk kadar dia berdasarkan jadual ni lah. Jadual ni saya ambil daripada buku teks. Ini pun ditulis, mungkin ada yang terbaru kot. Saya pun tak tahu. Yang ini 2015 tak silap saya ditulis tadi. 2020, bagus lagi lah 2020. Okay, kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2020. Okay, maksudnya sekarang ni kita dah tahu berapa pendapatan kita yang bercukai setelah ditolak pelepasan, setelah ditolak pengecualian. So kita akan rujuk jadual ni lah. Okay, tak apa. Lepas ni kita tengok pengiran ni macam mana. Sekarang ni saya nak awak dapatkan dulu asas dulu dia punya flow dia punya cara dia. Mula-mula tadi kira dulu pendapatan yang bercukai. Okay, kemudian kita akan rujuk jadual. Okay, so lepas tu dia akan tolak dengan rebate. Dia macam ni lah. Okay. So kita first kali tadi, okay, kita kira kita punya pendapatan yang kena cukai, kita rujuk jadual ni, kita akan dapat berapa cukai dasar.
tambah pula dengan cukai atas baki. Cukai atas baki ni maksudnya, okay, kalau tengok jadual ni, okay, katalah sekarang ni pendapatan awak tahunan, katalah berapa, katalah 18,000. 18,000 ya. So kita ambil yang baris yang kedua ni lah, yang baris kedua ni. Okay, so dia punya 5,000 yang pertama, okay, kosong, tak perlu bayar. Okay, kosong. Cukai yang untuk atas kadar, ya tadi tulis apa? Atas baki, sorry, atas baki ya. Okay, saya cakap dulu, tak apa, lepas ni saya tunjuk, jangan risau. Okay, katalah awak kira-kira pendapatan yang perlu dicukaikan ialah 18,000. So kita rujuk pada jadual ni baris yang kedua lah, 5,001 hingga 20,000 ringgit tahunan ya. So 5,000 pertama kosong, tak perlu bayar. So cukai atas, cukai dasarnya kosong lah. Kemudian 15,000 berikutnya, maksudnya sekarang ni tadi kita total 18,000, tolak 5,000 tinggal berapa tu? Tinggal 13,000 kan? 13,000. Okay, so 13,000 tu, 1% daripada 13,000 tu kena bayar 150 ya. Okay, kalau 15,000 lah, 1% 150. So kalau 13,000, 130 ringgit lah. Okay, so sekarang ni maksudnya kena bayar 130. Kemudian tolak pula dengan rebate ya. Tolak pula dengan rebate. Rebate ni benda apa? Okay, so rebate ni sekarang ni still lagi kita nak kurangkan apa yang cukai kita ni. Yang pertama, okay, kalau pendapatan bercukainya tidak melebihi 35,000. 35,000. Okay, so macam kes tadi saya beritahu tu kan, dia punya pendapatan bercukai dia ialah 18,000. Okay, lepas tu cukai dasar ni kosong. Kemudian cukai yang baki tadi berapa kita kira? 130 kan? So dia memang dia layak ambil rebate ni lah. Tolak 400. So 130 tolak 400 dapat negatif kan? Tapi tidaklah LHD akan bayar kita. So maksudnya kita punya cukai kosong lah. Okay, tak apa, kita lepas ni kita tengok ya. Okay, apa lagi rebate yang boleh ditolak? Zakat. Saya pernah beritahu sebelum ni, kalau kita bayar zakat ya. Zakat ni tak ada limit. Kalau tahun semasa tu dibayar zakat sampai 100,000, so dia boleh rebate, tolak terus 100,000. Okay, kalau dibayar 100,000 lah. Okay, macam saya sekarang ni saya bayar zakat saya sebulan, saya bayar, saya kira lah dia ada pengiraan bila awak buka web Pusat Zakat Pahang tu, awak buka, awak masukkan semua data-data awak, pendapatan awak, dia akan keluar lah berapa yang perlu bayar setahun. Okay, bagi dengan 12, macam saya bayar RM98 berapa sen saya ingat. Okay, so saya perlu bayar tu. So daripada itu lebih kurang 100 lah kan, 100 darab dengan 12 berapa, 1,200 lah. So itu saya boleh dapat rebate 1,200. Okay, rebate yang perlu tolak. Okay, so yang tinggal tu itulah yang perlu dibayar. Okay, saya tunjuk cara kerja dia. Okay, saya buka dulu ni. Ini secara kasar lah ya, secara kasar. Nampak pula. Bella okey? Tak dengar. Itulah halangan kita Okey je, macam-macam. okey je. Okey dah? Alhamdulillah lah. Dah okey lah. Tak ya, lambat ni benda ni. Okay, ramai juga hari ni ya. Tengok sikit. 14 tak 2. So 12 orang lah. So ada 4 orang tak masuk lagi. Siapa tu? Izani beli makanan kucing. Alia Soleha kan? Alia Masara. 3 orang dah. Seorang lagi siapa?
Seorang lagi. Siapa seorang lagi? Siapa seorang lagi? Awak semua tak ada Husna. yang berkongsi ya? Husna, ya betul. Husna tak ada. Tak apalah ya. Mungkin dia ada problem tu, saya tak tahulah. Okay, saya tu terang ya. Saya tak marah pun Google Meet ni sebabnya kadang ada halangan tu, line tak okey ke apa, device ke berkongsi ke macam-macam. Okay, yang saya kecewa sikit je, kalau dia sebenarnya ada je kelebihan, boleh je internet dia laju je, ada je phone je, ada data semua, tapi dia tak masuk. Itu je lah saya kecewa. Okay, kalau dia begitulah, tapi saya rasa kebanyakan awak ni memang ada problem lah kalau tak masuk tu. Okay, bukannya sebab malas. Okay, dah buka dah. Komputer lambat. Nak beli komputer baru tak ada bajet. Okay, katalah kita ambil contoh lah ya. Katalah Ali ya. Ali gaji bulanan dia katalah 3,000 lah setiap bulan. 3,500. Okay, 3,500. Okay, dia tak ada allowance lain, dia tak ada pendapatan lain, memang totally sebulan 3,500. Okay, so darab 12, berapa tu? 36, 150, 1,500. Apa pula? 6,000. 6,000 campur dengan 36, 42,000 ya? Betul? 3,500 darab dengan 12. Betul, 42,000, 42,500. 42,000. Betul? Okay, so sekarang ni pendapatan dia 42,000. Okay. So dia Ali ni dia tak ada pelepasan lain, dia tak ada menderma, dia tak ada maksudnya untuk dia untuk apa? Untuk diri sendiri kan tadi. Totally ya. Totally awak kena tolak pula ya. Pengecualian cukai ni maksudnya kalau dia ada bagi sumbangan ke, ada bagi hadiah ke kepada kerajaan, contoh sekolah kan, ataupun bagi ke library ke, okay, kebajikan ke, okay, dia tak ada, Ali pun tak ada bagi. Pelepasan cukai, dia pun tak ada apa-apa, maksudnya mungkin ada tapi sekarang kita ambil dia tak ada lah. Rawatan perubatan tak ada, tak ada sambung belajar, tak ada apa-apa ya. So tak ada tolak apa-apa lah. So kita pendapatan bercukai dia ialah 42,000. Okay, so pendapatan bercukai dia ialah 42,000 ya. Okay, ni pendapatan bercukai sama dengan RM42,000 setahun ya. Okay, so sekarang kita nak kira cukai dia. Macam mana? First sekali kita rujuk dulu jadual ni. Okay. Kita tengok dia punya kadar dia di mana. Kita ambil di mana tu? Dekat sini ya. 35,001 hingga 50,000 ni. Okay. Okay, so 35,000 yang pertama. Okay, so sekarang ni so cukai yang perlu dibayar ya. Okay. Cukai dasar tambah dengan cukai atas baki tolak dengan rebate ya. Okay, cukai dasar dia. Okay, so sekarang ni siapa tu? Ada baru masuk tu. Sekejap ya. Syarizani. Okay. Izani dah siap beli makanan kucing ya? Izani? Hello? Tak dengar? Moga-moga kucing dia siap belaka ya? Okay, so sekarang ni 42,000. Tengok jadual dia dalam lingkungan ni.
Okay. So 35,000 yang pertama 600. So dia kena bayar cukai dasar dia ialah 600 campur dengan cukai atas baki ya. So 42,000 tolak dengan 35,000. 42,000 tolak dengan 35,000. Sebab apa tolak ni cikgu? Sebabnya kita dah tolak untuk yang cukai dasar tadi. Okay, maksudnya 35,000 yang pertama dah 600 ni dia punya kadar dia. 600 ya cukai dia. Okay. Darab dengan hasil beza antara 42,000 dengan 35,000 tu darab dengan berapa persen ni? 8% ya. 8%. So 8% 0.8. 0.8. Okay. Rebate. Katalah sekarang ni Ali ni boleh ambil rebate yang pertama tak? Maksudnya 35,000 ke bawah. Tak boleh kan? Sebab dia punya pendapatan bercukai dia 42,000. Yang rebate tadi, yang kita bincang rebate tadi, syarat dia ialah yang 400 ya. Dia mesti pendapatan bercukai dia tidak melebihi 35,000. Barulah boleh ambil rebate 400 ni. Tapi sekarang ni dia punya pendapatan dia yang bercukai dia 42,000. So tak boleh ambil lah dia rebate yang pertama ni. Zakat pun saya tak nyatakan dia ada bayar. So tak ada rebate lah dia. Tak ada rebate ya. So rebate dia kosong. So 100 campur dengan berapa? 42 tolak 35. 7 ya, 7,000. Kira je lah. Dua tolak dengan 35 darab dengan 0.8. Okay. So 5,000. Betul 5,000 ni. Saya je. 8% lah. Bukan 80%. Patutlah awak pun tak tegur saya je. 8% maksudnya 0.08 lah ya. Ataupun tak nak bagi opening. Baik. 8% lah. Patut besar sangat. 7,000 darab dengan 0.08. So 560. So total yang perlu dibayar ialah RM1,160 ya. So itulah cukai yang perlu dibayar oleh Ali pada tahun ini untuk tahun lepas ya. Okey tak? Kalau tak faham tanya sekarang ni. Cikgu, Ya. yang cukai apa atas baki? Yang tu macam mana? Okey, dia macam ni ya. Okey, sekarang ni pendapatan bercukai dia 42,000 ni faham? Ali ni gaji dia sebulan 3,500. Okay, so 1 tahun darab dengan 12 lah. So 42,000 totally. Dia tak ada pengecualian cukai. Dia pun tak ada buat pelepasan cukai. So total pendapatan bercukai dia ialah 42,000 lah. So 42,000. Okay, cara nak kira cukai dia aku kena rujuk jadual. Jadual yang saya tunjuk tadi yang ini. Jadual ni. Okay. So jadual ni, okay, so pendapatan Ali dalam mana? Yang ini. Yang apa? Baris yang keempat ni. Iaitu daripada 35,001 hingga 50,000. Okay. So dasarnya 35,000 yang pertama kena bayar 600. So dasar dia dah ada 600 ni. Sebab tu saya tulis 600 ni. Cukai atas baki. Okay, cukai atas baki ni maksudnya baki yang selepas 35,000 tu. 35,000 yang pertama kita dah settle dah 600. So baki dia. Kan sekarang ni Ali ni totally 42,000. So tolak lah. 42,000 tolak dengan 35,000. Dapat 7,000. Darab pula dengan 8%. 8%. Iaitu 8 bagi 100 lah. So cukai atas baki ni dapatlah RM560. Oh, okey. Okey. Atas baki ya, atas baki. Tapi itulah kita kena rujuk dia setiap level, setiap peringkat dia lain-lain. Kalau tengok sekarang ni makin besar gaji tahunan dia, pendapatan tahunan pendapatan bercukai dia, semakin besar persen dia. Kalau tengok ya. Okey. Makin besar.
Kalau tanya cikgu dah yang dalam mana cikgu? Saya ni berapa ya? Saya ni kot. Apa total saya lupa dah. Ya. Okay. Ni kalau gaji sejuta setahun ni. Sejuta setahun tak? Sejuta setahun kita ambil dah berapa? 100,000 sebulan. Ni banyak. Okay. Tapi yang kes Ali ni dia tak ada pengecualian, dia tak ada pelepasan, rebate pun tak ada. So tahun tu dia kena bayar 1,160. Itu dia kena bayar cukai dia. Okay. Ada lain, soalan lain? Tanya. Dia banyak kes ya, dia banyak kes sebenarnya. Banyak kes. Ada yang tak ada pelepasan, ada yang ada pengecualian, ada yang ada rebate, ada yang tak rebate. Okay. So kalau diam tu maksudnya dah faham lah. Okay, kita test soalan dalam buku teks ya. Muka surat 113. 113. Okay, latih kendiri 4.1C. Nombor 1. Hitung pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai bukan cukai yang perlu dibayar. Pendapatan cukai. Sekarang ni pegang kalkulator masing-masing je. Pegang kalkulator masing-masing je. Okay, soalan A. Berapa pendapatan bercukai dia? Saya nak tanya Haziq Aiman lah. Berapa pendapatan bercukai dia? Pendapatan bercukai bukannya cukai yang perlu dibayar. Sekarang ni maksudnya sampai level ni lah. Sampai level yang 42,000 ni. Yang lain pun kira lah. Yang lain pun kira. Pegang kalkulator je. Okay, tak perlu conteng. Pegang kalkulator je. Kan kalkulator kan boleh. Tolak-tolak je cikgu ya? Tolak je lah. Saya dapat 75,840. Okey, betul. Bagus. Senang je. Okay. Ini yang tadi saya tunjuk tadi. Okay. Yang tadi saya tunjuk tadi. Yang ni ya. So sekarang ni yang A tu pendapatan dia total dia 89,340. Tolak dengan pengecualian 2,500. Tolak dengan pelepasan cukai 11,000. Okay, so tolak terus lah semua sekali. Dapat 75,840 ya. Okay, B. B, saya nak tanya Aina lah. B. Dah Aina? Yang soalan A tu semua dapat ya? 75,840. Soalan B. Sekarang ni tak ada, dia matematik mudah je. Cuma guna kalkulator je. Yang lain pun buat jugalah ya. Sebabnya saya bukannya nak bagi Aina seorang je. Maksudnya yang lain buatlah supaya pengalaman awak tu dapat. Berapa Aina? Ke Aina tak ada ni? 52,410. 10. Okey, betul bagus. Semua dapat ya? 52,410. Okey, soalan C. Hidayah. Cikgu, yang soalan C ni kena tolak juga
Okey, kalau tengok soalan C ni, dia cuma ada pelepasannya kan? Pengecualian tak ada, pelepasan saja. So tolak belaka lah. Tapi ada satu benda yang dia saja terik awak sikit kalau tolak perasan. Tak apa, kira dulu. Berapa dapat? Berapa dapat Hidayah? Hidayah ada kan? Sekejap cikgu tengah kira. Okey, kira. Soalan C ni dia cuma ada pelepasan saja. So ada individu ada, insurans dengan KWSP ada, insurans perubatan ada, insurans hayat, insurans perubatan. So tolak belaka lah. Tapi ada satu benda kalau tak perasan tak akan salah. Cuba tengok betul-betul. Jangan main tolak je. Tengok betul-betul. Sekejap ni masa dia 12.45 dah. Dah ya? Belum? Yang lain kalau tak faham tanya terus ya. Tak faham lah cikgu. Okey, sekarang ni tolak je lah. Cumanya untuk insurans perubatan tu dia punya had dia 3,000 je. Tapi yang dia tulis 3,600. Maksudnya sekarang ni tak boleh tolak 3,600. Kena tolak 3,000 je. Okey. Okey, saya tunjuk ya. Okey, untuk soalan C tu. Ni saya Okey, faham. faham eh? Okey, untuk soalan C tu. Okey, pendapatan bercukai dia ialah, okey, pendapatan dia ialah berapa tadi? 210. 210. Okey, itu pendapatan dia. Okey, tolak pengecualian tak ada. Tapi dia ada pelepasan. Okey, pengecualian kosong, pelepasan dia ada. Iaitu 9,000 untuk individu. Tambah dengan 6,250 untuk insurans hayat dan KWSP. Tambah dengan 3,000 saja yang untuk insurans perubatan tu. Sebab apa? Sebabnya untuk insurans perubatan ni, had dia boleh claim, boleh buat pelepasan hanya sampai 3,000 je. So walaupun dia dah belanja untuk insurans 3,600, so 600 tu kira macam hilang begitu je lah, tak dikira ya. Sebabnya had dia, maksudnya limit yang boleh claim untuk pelepasan hanya 3,000. So 3,000 je lah. Okay. So akan dapatlah RM 49,960 ya. Macam tu. Okay, so kena ingat ya. So kena hati-hati untuk had ni. Okay. Pelepasan ni apa tadi? Pelepasan ni untuk perbelanjaan individu. Sama ada dia untuk wang simpanan KWSP tu, ataupun insurans ke, ataupun alat-alat perubatan ke, ataupun iuran pengajian ke, okay, dan lain-lain lah. Tapi dia ada had dia setiap benda tu, item tu. Okay, macam insurans hayat kan, dia punya had dia 7,000. Tapi dia dah belanja 6,250. So dia boleh claim lah total semua sekali 6,250 ni. Tapi kalau untuk insurans perubatan dia tak boleh claim semua sekali 3,600 sebabnya had dia hanya 3,000. Apa tu? Ada baru masuk. Husna. Husna masuk Okay. Husna masuk. Kenapa lambat Husna? Okay, so last kali D tu apa jawapannya kelas? Kira jap. 113, 421. Okay, ni pun pelepasan juga. Dengan berapa? Soalan D, apa jawapan dia?
berapa jumlah pendapatan bercukai dia? Soalan D ni. 95,021. 95. Okey, bagus ya, betul lah. Okey, RM92,021. Okey, sebabnya hati-hati dekat insurans hayat tu limit sampai 7,000 je. So boleh claim sampai 7,000 je. Insurans pendidikan boleh claim lagi total 2,400 ya. Okey, beres. Okey. So kita try buat, kita kira pula sekarang ni. Okey, nak kira pula cukai pendapatan yang perlu dibayar. Soalan nombor 2 ya. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar. Sekarang ni 12.48. Saya ingat hari ni kita overlap juga ya, tak apa ya. Tapi kalau yang ada hal tu, Tak apa. saya macam mana sebab saya rekod ni, jangan risau. Okay. So mungkin akan overlap juga lah ni sebab saya ada banyak lagi. Sebab tu hari ni saya tumpukan pada pendapatan je, cukai pendapatan je. Okay. So yang soalan, okay. Perlu tunjuk sekali lagi kau ataupun nak kira dulu? Soalan nombor 2. Kira dulu. Kira dulu. Okay. Okay. Mungkin ada yang tak ada idea lagi. Okay. Sekarang ni soalan A. Okay. Soalan A, pendapatan bercukai dia ialah 108,630. Okay. Buat tu kena buat macam mana? Tengok pada jadual ya. Okay. Buka jadual. 108,000 dekat mana? Okay. 108,000 pada baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-7 ya. Yang ke-7. So sekarang ni cukai dasar dia ialah 10,900. Okay. Lepas tu tolak pula pada ni nak bagi idea. Takut ada yang faham ni, saya risau. Okay, sebab kadang senyap je. Tak beritahu pun. Okay, cukai yang perlu dibayar ya. Okay, ni soalan A, 2A. Okay, so cukai dasar dia tambah dengan tulis rumus lah bagi orang ingat ya. Cukai atas baki tolak dengan rebate ya. Okay, cukai dasar, okay, kalau ikut jadual ialah 10,900 ya. Banyaknya kena bayar. Nah, gaji besar biasa tu. Gaji besar kena bayar lah banyak. Okay, kemudian cukai atas baki 24% ya. 24%. So tadi dia punya 108 630. Tolak dengan 100,000 yang pertama. 100,000 yang pertama. Okay, darab dengan berapa persen tadi? 24 ya. So 0.24 lah. Tolak dengan rebate tak ada ya, kosong. Okay, apa dapat ni? Itu 0,900 tolak. Tambah ya, tolak pula. 08, tolak 1,000. 8,000 je lah. 8 nanti ke 0 darab 0.24. Harap semua faham ya, 0.24 tu 24% ya, 24 bagi 100. So semua sekali 12,000 ya. Bukan yang perlu dibayar. RM RM12,971.20 ya. Banyak tu sebenarnya. Ialah gaji banyak ya. Kalau dah RM108 setahun, cukup lah bagi 12. Lebih kurang berapa tu? 9,000, 8,000 sebulan. Ya ke? Lebih kurang lah. 9,000, 10,000, 10 tak 12 tak dapat. Bawah lebih 9,000 lebih lah gaji dia ni. Dia 12,000 ya. Yang Bayar. 0.24 tu macam mana? 0.24 tu ialah persen ya.
Okey kan, kita tengok jadual ni, jadual tadi. Ini dia. Jadual tadi, okey jadual ni, okey gaji dia tahunan dia 108 kan, 108,000. So dia berada pada baris yang ke-7 tadi ya, 7 ni kan. Maksudnya kadar peratus yang selebihnya selepas 100,000 tu. Kena darab dengan 24% lah. Boleh Zukri? Ke tak faham lagi? Bang, Faham, cikgu. Cukai terbaki. Kenapa tu? Saya dengar bangang ni, buat apa yang bangang? Member saya ni. Ya. Yeah. Ikutlah. Okay, so boleh faham Zuri? Okay. Tak faham lah cikgu macam ni. Okay, macam ni. Okay. So sekarang cukai dasar ni, kalau tengok jadual ni, okay, 100,000 yang pertama. Tadi gaji yang dia punya pendapatan bercukai tadi 108,000 kan. So 100,000 yang pertama kena bayar 10,900 cukai dia. Okay. Baki dia Zukri. Sebab tu kena tolak tu baki tu. Maksudnya yang total tadi 108,000 tadi tolak dengan 100,000 darab dengan 24%. Persen ni dapat macam mana? Persen ni dapat daripada jadual lah. 24 ni. Okay, 24%. So 24% maksudnya 24 bagi dengan 100 lah Zukri. Okay. Okey. Okay. Mudah je. Cumanya kalau tak reti nak apa, takut silap macam saya tadi kan. Saya silap 8% tadi saya buat 0.8. Padahal 0.8 tu 80% sebenarnya. Kalau 8% 0.08. Okay. So tulis je 24/100 kalau tak perlu pasti. Okay. So itulah total cukai yang perlu dibayar. RM12,971. Okay. Okay. So kita try buat soalan C. Okay. Soalan C. Dia kadang-kadang awak ada tertinggal sesuatu ya. Okay. Soalan C ni saya bagi masa 2 minit ke 3 minit cuba kira soalan C. Berapa cukai pendapatan yang perlu dibayar? Soalan C. Kena ambil kira semua sekali ya. Ada rebate ke? Okay. Pelepasan memang tak tulis lah. Ni kita dah tahu dah pendapatan bercukai dia memang dah 35,270. Cuma mungkin ada rebate lah ni sebab ada zakat tu kan. 500. Cuba kira sekejap. Awak kena try ya. Kena try, awak tahu. Soalan mana cikgu? C. 2C. Cacing. 2C ya. Jadi bila kelas dengan saya memang awak kena ada buku teks ya. Mudah kalau saya nak tunjuk slide tadi tu jadi payah pula. Contoh pun ada ya, muka surat 106, 107 tu ada contoh. Yang penting awak ingat dia punya basic nak kira tu, yang rumus tadi. Ada dua rumus kan. Yang pertama tadi rumus pendapatan bercukai, iaitu apa dia? Jumlah pendapatan tolak dengan pengecualian tolak dengan pelepasan. Dapatlah pendapatan bercukai. Betul rumus yang kedua tadi, nak kira cukai yang dibayar tu, cukai dasar berdasarkan jadual tambah dengan cukai atas baki. Okay, baki berapa? Betul tolak dengan rebate. Rebate tadi ada dua kan? Satu kalau dia punya pendapatan dia kurang daripada 35,000. Pendapatan bercukai tu. Satu lagi ialah zakat. Yang tak faham terus tanya ya.
Jangan malu-malu. Kadang-kadang awak ni segan nak bersuara dalam Google Meet ni. Tanya je terus, biar je orang lain nak kutuk ke apa ke. Taklah dia. Mula saya pun tengok bila saya nak study tu, saya tengok juga mula-mula ingat pening sangat. Sebenarnya taklah pening sangat. Taklah susah mana pun sebenarnya. Dia cuma kena tahu je lah. Dia punya setiap kes tu. Ada ya, contoh 2 ada. 106 tu ada. Sudah belum? Dapat dah. Tak ada ya? Boleh kita bincang ya? Sebab saya pun kita boleh nak buang masa gini ya. Okay, so sekarang ni soalan nombor 2C tu, pendapatan bercukai dia ialah 35,270. So kita rujuk jadual pada baris yang keempat ya. 35,001 sehingga 50,000. Okay. So 35,000 yang pertama 600. So maksudnya cukai dasar kita ialah 600. Tambah dengan cukai tabaki ya. So 35,270 tolak dengan 35,000 yang pertama darab dengan punya cukai terbaki tu ya 8%, 0.8 lah darab 0.08 ya. Tolak dengan so rebate ada 2 kan. Satu kalau pendapatan bercukai tu kurang daripada 35,000 sekali lebih. Tu tak ambil yang A tu lah. Satu lagi ialah zakat. Zakat tadi 500. So tolak dengan 500 lah. Okay. So totally cukai pendapatan yang perlu dibayar dia ialah 600 campur dengan 270 darab 0.08 tolak 500. So RM121.60 ya. So itu dia, murah je. Tadi sampai 12,000 je, gila lah. Bayar cukai 12,000. Okay, so saya harap boleh dapat lah. Okay. Maksudnya sekarang ni sepatutnya dah dapat dah cara mengira cukai pendapatan ya. Okay. Kita tengok kes, situasi.
Okay, kita ambil soalan yang seterusnya, soalan nombor 3 tu. Okay, saya harap kita boleh habislah sebelum 1:30. Boleh yang lain sebelum 1:30. Tapi macam saya beritahu lah, kalau nak keluar tak ada masalah lah Kalau apa-apa nak bagi makan kucing ke apa ke, saya tak menghalang lah. Okey, nombor 3. Puan Aisyah mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak RM61,593 pada tahun 2020. Okey. Kemudian jumlah pelepasan cukai yang dituntut olehnya adalah sebanyak RM14,320. Okey. Okey, untuk pengetahuan awak lah pelepasan cukai ke, pengecualian cukai ke, rebate ke, awak tak boleh main letak je nilai Awak kena ada bukti. Maksudnya sekarang ni macam zakat kan, kena ada penyata lah. Penyata zakat yang awak bayar tu, kena simpan lah. Sebabnya kadang-kadang diminta macam saya, pernah sekali diminta tahun 2019. Sebaik saya simpan belaka lah kan. Kalau awak tahu, contoh macam pelepasan yang pendapatan bercukai tu, dia boleh tolak yang gaya hidup, maksudnya ada beli komputer ke, ada beli buku ke, ada beli alat sukan ke, okay? Semua benda tu kena ada bukti, resit lah maksudnya. Okay? Sama dengan zakat tadi. Okay? Kena ada bukti lah. Maksudnya tidaklah bila awak buat taksiran tu, main letak je nilai kan, sedap sangat lah. Okay? Kalau boleh meletak tu kena ada bukti. Okay? Kalau tiba-tiba bila diminta, awak tak ada penyata ke, tak ada resit tu, kena denda pula, kena denda sampai 3 kali ganda cukai yang sepatutnya. Okay, so jangan nantilah awak tak mengalami lagi. Okay, sama Okay, so dia telah membayar zakat sebanyak 700 pada tahun tersebut. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Puan Aisyah. Okay, maksudnya sekarang ni kita kena kira dulu apa? Kita kena kira apa dulu? Kelas, kita kena kira apa dulu? Kita kena kira apa dulu? Kena kira pendapatan yang bercukai Kita kena kira dulu pendapatan yang bercukai. Okay, soalan 3 pendapat bodoh ni susah. Pendapatan bercukai. Sama dengan apa? Sama dengan jumlah pendapatan tahunan pendapatan tahunan Walaupun kadang kita malas tapi itulah kena tulis supaya kita boleh ingat. Tolak dengan pengecualian. Cukai tolak dengan pelepasan cukai Okay, so sekarang ni siapa nama tadi? Puan Aisyah ni pendapatan dia tahunan dia 61,593. 61,593. Okay. Pengecualian cukai ada ke? Ada? Tak ada. Kosong. Okay, pelepasan cukai 14,320 14,320. Okay. So ini akan dapat malah tu nak kira 3 47. 2 7,273. Okay, so ini dia pendapatan bercukai dia. Kemudian barulah kita kira cukai pendapatan dia Pendapatan sama dengan cukai dasar tolak pula tambah cukai pula lah. Cukai atas baki tolak dengan rebate rebate So cukai dasar 42,000 kena tengok jadual. 42,000 masih lagi dalam baris yang keempat ni. Okay, 35,000 yang pertama kena bayar 900. So cukai dasar kita, cukai dasar Puan
Apa Fatimah tadi? Nama dia. Aisyah, Aisyah. Aisyah guys. Campur dengan cukai tabaki. Aisyah ya. Cukai tabaki dia berapa? Astagfirullahaladzim. Apa ni? 47. 273 tolak dengan 35,000 yang pertama ya. Darab dengan 8% kan? 0.08 tolak dengan ada rebate ke? Ada zakat. Ada. Ada 700. zakat. 700. 700 ya. 700. Ya betul zakat. Okay. So total yang perlu dibayar ialah, tolong kira sikit untuk saya. Mesej saya tadi. RM881.84 Ya, 881 ya. RM881 berapa sen? 84 sen. 84 sen ya. Okay. Beres. Macam itulah. Maksudnya ni flow dia. Mengira cukai pendapatan. Ada soalan? Saya risau macam kes rebate yang A tu. Kalau dia gaji dia kurang daripada, kalau pendapatan cukai dia kurang daripada 35,000, kena tolak 400 lagi ya. Rebate tu ada zakat pun ada, 400 pun ada. Kalau dia punya pendapatan bercukai dia kurang daripada 35,000 lah. Okay. Mungkin soalan saya bagi, saya tak ingat soalan saya tadi macam ada je kot. Ada 3 soalan saya bagi nanti. Tengok buat lah nanti ya. Biar tak ada soalan ya. Okay, teruskan lagi. Satu soalan last sebelum kita habiskan kelas ni. Okay. Nombor 4 lah. Nombor 4. Awak jangan risau ya kalau tak sempat salin ke apa, saya akan post video, saya akan post apa-apa yang saya tulis ni dalam grup. Okay, sama ada orang nak tengok atau tidak je. Benda yang saya bagi nanti. Okay, nombor 4. Pendapatan bercukai Puan Siu adalah sebanyak RM75,311. Setiap bulan gajinya dipotong sebanyak 300 untuk potongan cukai bulanan PCB. Okey, ini saya tak terang tadi. Okey, kalau macam saya kerja pejabat awam ni, dia dah siap-siap tolak PCB ni. PCB ni maksudnya dia kira secara kasar cukai yang sepatutnya kita bayar, dia tolak gaji kita setiap bulan. Okay, macam saya, kadang-kadang dia tolak 150, kadang-kadang dia tolak 130. Okay. Maksudnya sekarang nanti bila kira pada akhir tahun nanti ataupun pada awal tahun depan, bila buat taksiran tu kan, contohlah saya kena bayar 3,000 kan, so saya boleh tolak pula dengan yang dah ditolak setiap bulan tu, PCB tu. So tak perlulah saya keluar duit banyak. Okay, maksudnya macam seolah-olah macam PCB ni kita menyimpan duit lah untuk bayar cukai untuk tahun depan tu. Boleh faham ya PCB ni? Boleh. Boleh ya? Boleh faham ya? Saya harap boleh faham lah. Maksudnya sekarang ni dia dah tolak siap-siap. Dia anggarkan contohlah, dia anggarkan katalah 12,000 lah dia kena bayar tak tahun tu cukai dia. So kerajaan kira kena tolak 1,000 setiap bulan. Dia pun tolak 1,000. Rupa-rupanya cukai yang kena bayar kurang daripada 12,000. So dia ada lebih lah. Maksudnya lembaga hasil kena bayar balik ke dia. Yang ditolak setiap bulan tu. Kalau dia punya cukai kurang daripada 12,000. Boleh faham ya? Saya rasa boleh faham penerangan saya tu. Okay, kita sambung. Okay, namun jumlah PCB tidak mencukupi untuk membayar cukai pendapatannya. Apakah bayaran baki cukai pendapatan yang perlu dibuat kepada pihak LHDN? Okay. So sekarang ni kita kena kira dulu. Okay, pendapatan Puan Siu dah tahu dah berapa pendapatan bercukai dia. Tapi yang perlu dia bayar setiap bulan, setiap setahun tu tak tahu berapa. So kita kena kira berapa pendapatan bercukai, cukai pendapatan dia. Lepas tu kita kena tolak pula dengan PCB ni. Okay, maksudnya sekarang ni kita tengok dulu ya. Okay, so sekarang ni macam biasa kita kira dulu. Okay. Ini soalan 4 ya. Soalan 4. Okay, pendapatan bercukai dia dah dikira. Okay, pendapatan bercukai.
75,311. Okay, dia dah kira dah, tak payah kira. Lepas tu kita kena kira dia punya cukai pendapatan lah. Cukai pendapatan. Okay. So macam biasa, cukai dasar. Tu ni susah saja. Tambah dengan cukai atas baki tolak dengan rebate ya. Okay, so cukai dasar 75,000. Kita tengok jadual 75,000 dalam baris yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Okay, so 70,000 yang pertama 4,600. 4,600 ya. Tambah dengan cukai terbaki. Siapa mesej saya tu? Ada orang mesej saya ke? RM70,000 yang pertama ya. Darab dengan berapa persen? 21%. So 0.21 lah. Tolak dengan rebate. Ada rebate ke? Tak ada rebate. Okay, so kosong lah rebate dia. Kosong. Okay, so kita dapat berapa tu? Dengan 0.21. 5,000 RM700.31 ya. So tu cukai pendapatan yang sepatutnya dibayar oleh Puan Siu tadi. Okey, Puan Siu ni setiap bulan kerajaan potong. Okey, lembaga hasil potong gaji dia sebanyak 300. Okey, so PCB dia ialah 300 darab dengan 12 ya. Apa 300 darab 12 ni berapa? 3,600 ya, betul? 3,600. Maksudnya sekarang ni cukai pendapatan dia lebih banyak. Lebih banyak daripada PCB ni. Maksudnya sekarang ni dia kena bayar lebih, kena bayar lah pula. Walaupun dah ditolak setiap bulan, tapi tak cukupi. Sebab dia punya cukai pendapatan dia lebih daripada 3,600 tu. So berapa yang perlu dibayar kepada lembaga hasil? Okay, ataupun dia dalam soalan ni, berapakah bayaran baki cukai pendapatan? So, tolak je lah. Bayaran baki cukai babi tu. Baki cukai sama dengan tak kisahlah. Ni sebenarnya boleh rujuk dalam buku teks, muka surat. Dia ada dia punya. Tapi sebenarnya benda ni common sense je, benda biasa je. Awak tahu dah, kalau kurang mesti kena tolak lah. Mestilah besar tolak kecil kan. Yang ni, muka surat 108 ya. Ada warna kuning tu. Kalau cukai yang perlu dibayar lebih banyak daripada PCB, kita dapat lah. Maksudnya kita tak perlulah nak bagi duit nak keluar duit lagi untuk bagi ke lembaga hasil. Okay. Sorry. Ini macam kes Puan Siu lah. Cukai yang perlu dibayar tu lebih banyak daripada PCB kan. So maksudnya dia kena bayar ke lembaga hasil lah. Yang kedua ni, kalau cukai yang perlu dibayar tu kurang daripada PCB. Okay, katalah kalau kita kira-kira tadi, dapat 2,000 kan. So 2,000 ni kurang daripada 3,600. So maksudnya lembaga hasil kena pulang balik 1,600 kepada Puan Siu ni. Contohlah ya. Tapi sekarang ni dia lebih. So kita tolaklah cukai tu dengan PCB. Okay. Iaitu 5,715.31 sen tolak dengan 3,600. So dapatlah RM berapa tu? 2,700 apa pula? 2,115.31 sen ya. So itulah baki yang Puan Siu kena bayar pula kepada lembaga hasil sebab dia punya potongan tu lebih kecil daripada pendapatan cukai pendapatan dia yang sepatutnya. Okay. So saya rasa untuk cukai pendapatan ni dah memadai yang kita kira sampai PCB ni.
Sebenarnya ada satu kes sebenarnya. Satu kes yang melibatkan taksiran 2 orang sekali. Kalau buat seorang-seorang macam mana, kalau buat laki bini macam mana. Awak boleh kaji dulu, nanti kita bincang kepada kelas hari Senin ni. Muka surat 109 ya. 109. Awak kaji dulu macam mana. Okay. Encik Raja dengan isteri ni ada contoh ni. Awak tengok kaji dulu macam mana. Nanti kita bincang pada hari Isnin minggu depan ni. Okay. Jadi yang ini okey, saya tanya sekali lagi. Yang soalan nombor 4 ni okey ya. Okey. Okey. Kalau tak okey, Okey. tanya. Jangan orang lain cakap okey, awak diam je. Okey, tak apalah. Kalau malu nak tanya dalam ni, boleh mesej saya ya. Okey. So sekarang ni, lepas ni, saya akan bagi satu link Google Form, soalan quiz kepada awak. Ada 3 soalan yang saya buat tadi. Awak kena buat. Ada yang kena ambil gambar tu, rasa semua awak dah pandai dah kan. Maksudnya awak kena selesaikan atas kertas, ambil gambar, kemudian awak kena upload lah. Okey. Kemudian, kalau boleh buat sehingga maksudnya paling lewat pun sampai pukul 10 lah. Sebab lepas pukul 10 tu saya akan mark lah. Dia akan bagi markah, saya akan post terus dalam grup. Siapa yang dah siap, dan markah dia. Okay. Dan awak boleh je buat banyak kali. Tak kisah, kalau awak rasa tak puas hati, awak nak buat lagi, awak buat lagi, submit lagi. Okay. Sampai awak rasa, saya akan ambil markah yang paling besar. Okay. Itu satu perkara ya. Okey. Satu lagi saya nak beritahu, saya merancang dengan cikgu MGS ya. Nak adakan satu bengkel menjawab soalan ya. Dengan cikgu pakar matematik. Dan kita ada bayar lah, tapi bukan awak bayar, maksudnya kita akan gunakan duit PBG lah, duit sekolah lah. Okay, cubanya benda tu tadi cikgu MGS tu mesej saya hari Ahad ni. Okay. Jadi lepas ni juga saya akan minta senarai siapa yang boleh, siapa yang tak boleh untuk hadiri. Dia maksudnya Google Meet lah ya. Google Meet hari Ahad, mungkin pagi lah kot. Saya akan beritahu masa nanti. Okay, maksudnya bengkel bersama cikgu sekolah lain lah, maksudnya cikgu yang kami jemput untuk bagi taklimat sikit, bagi bengkel tentang soalan matematik KSSM ni. Okay, jadi lepas ni saya akan minta ada banyak benda lah, maksudnya satu yang kena buat quiz tu, lepas tu kena beritahu, maksudnya hari Ahad ni free tak, boleh tak? Okay, sebab saya nak kira lah berapa bajet yang perlu dibayar tu, berapa. Okay. Tapi kalau dah rasa okey, tapi tiba-tiba hari Ahad tu ada hal, tak nak buat macam mana kan, tak ada masalah lah. Tapi rasanya kalau awak rasa Ahad ni tak ada benda kot, boleh. So bagi nama nanti, saya akan buat satu senarai awak isi. Okay. Jadi itu saja untuk hari ini. Okay, jadi harapkan benda yang kita bincang hari ini dapat. Okay, saya rasa tak ada masalah, okey je. Mungkin kalau tak faham sikit-sikit tu, awak boleh rujuk balik buku teks ataupun tanya saya lah. Okay, Husna okey Husna? Okey cikgu. Lewat bagaimana? Saya syok sangat buat BM sampai lupa ada kelas. Okey, tak apa. Macam mana? Okey, jadi itu saja. Harapnya satu lagi pesanan saya, tulis nama ya. Macam saya pesan setiap kali kelas tu, tulis nama supaya saya tahu siapa yang masuk, siapa tak masuk ni. Okey, sepatutnya ada 12 orang ni, 12 orang. So ada 4 orang tak ada lah. Okey, so 4 orang tu Alia Masyara, Alia Soleha, apa lagi? Rasanya ada yang terkeluar dah ni. Okay, so tulis nama, saya bagi peluang. Okay, yang dah tulis nama tu, bolehlah bersurai. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cikgu. Okay. Cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Okay. Terima kasih, Cikgu.